Untuk nak buat pulut panggang ni, dia ada dalam 2 atau 3 bahagian macam tu lah. Yang pertama, Ed akan ajar anda macam mana nak buat dia punya pulut. Yang kedua, kita akan buat inti dia. Dan yang ketiga, kita akan gulung-gulung dia, kasih bakar. Jadi sekarang Ed nak kongsi dengan anda cara nak buat bahagian pertama, kita punya beras pulut. Okey, beras pulut ni nak buat dia senang je, macam masak nasi biasa. Cuma, beras pulut ni tak perlu banyak air sebab kita tak nak dia jadi macam bubur, tapi kita nak dia macam lekit-lekit macam tu. Jadi ini beras pulutnya Ed dah rendamkan lebih kurang dalam setengah jam. Ada yang tanya, Ed kena ke rendam? Kalau tak rendam tak boleh ke? Sebenarnya tak nak rendam pun boleh je. Cuma bila anda rendam, anda akan cepatkan proses memasak tu. Jadi cara dia, Ed pakai je periuk nasi. Kalau anda ada pengukus, boleh pakai pengukus ataupun steamer. Nak senang pakai periuk nasi je. Panas ni. Jadi cara dia, Ed dah hidupkan ataupun nyalakan periuk nasi ni. Dah agak suam-suam sikit. Tuangkan je beras pulut. Jangan lupa nak masak beras, nak masak nasi, nak masak beras pulut, semua kena cuci dulu. Okey? Kita tuang je. Lepas tu masukkan juga santan kotak. Ataupun kalau anda ada santan perah yang segar kat rumah, pakai santan perah lagi wangi bau dia. Masukkan je. Macam Ed akan pilih juga santan kotak jenama apa ataupun kualiti dia macam mana. Kalau santan kotak yang ada sesetengah jenama, dia punya santan ni agak cair. Kalau Ed suka cari yang pekat-pekat sikit. Ini kita bersihkan dia. Lepas tu masukkan garam sikit, agak-agak lah dalam secubit, 2 cubit macam tu. Ikut kepada berapa banyak anda nak masak beras pulut ni. Dan air. Kalau tak ada air macam mana nak masak kan? Pekat sangat nanti. Air ni agak-agak je sampai menutupi beras pulut tu ataupun merendamkan lah. Okey. Kita kasih kacau sikit. Kalau anda perasan kuih-kuih Melayu ni kan, bila dia nak masakkan santan ataupun dengan beras pulut, benda-benda yang perlu masak dengan lemak-lemak ni, mesti dia akan letak daun pandan. Tapi untuk masak pulut panggang ni tak perlu daun pandan pun tak apa. Jadi sekarang kita kasih jalan lah dia, masakkan dia. Untuk bahagian yang kedua, Ed nak kongsikan dengan anda cara nak buat inti dia. Untuk nak buat inti dia ni, kita perlukan kunyit, halia ni apa semua bahan tadi Ed dah bagi tahu tadi. Tapi Ed nak kongsi dengan anda tips mudah untuk anda tak membazir kunyit ataupun halia. Cara dia pakai sudu je kopek. Nampak tak? Bila anda kopek pakai sudu, tak adalah terbuang sangat dalam tu. Buang kulit je. Tapi kalau tak ada kunyit hidup, pakai je lah serbuk kunyit. Cuma dia punya bau dan rasa kurang sedap sikit. Dah siap, sekarang kita nak kopek halia pula. Halia tak payah besar-besar, besar ibu jari ni pun dah cukup. Serai ni, sebab kita nak masukkan dalam mesin pengisar, jadi Ed lebih suka untuk potong dia kecil-kecil. Semua bawang ni, bawang putih semua potong kecil-kecil. Bawang putih ni tak payahlah nak potong kecil-kecil, kita humban je masuk. Masukkan bawang putih dulu. Lepas tu masuk bawang merah. Masukkan kunyit ni tak payah banyak sangat kot. Kita letak setengah je kot. Okay. Tak payah banyak-banyak, sikit je. Lepas tu, udang kering. Okay. Kalau anda jenis yang suka makan pedas, macam Ed cakap tadi, letak cili. Jangan letak cili merah yang segar tu, letak cili merah kering. Dalam satu tangkai tu pun dah okey dah. Kalau nak senang, letak cili bo je. Sekarang kita dah ada bahan tumis kita nak tumis dia pula. Yang ini macam biasalah, api sederhana. Minyak. Minyak ni pakai minyak biasa pun tak apa. Tak payah nak pakai minyak zaitun ke, minyak sunflower ataupun minyak bunga matahari ke, tak apa. Minyak masak biasa pun boleh. Minyak goreng ayam tu pun boleh je. Kasih panas. Sementara tu Ed kemas ni sekejap. Ini tips yang Ed nak kongsikan kepada anda. Tips yang kedua. Tak tahulah, mungkin orang yang rajin masak kat dapur, dia dah perasan tips ni. Tapi kalau anda nak tahu minyak dah panas sebelum dia berasap-asap kan, dia punya kelikatan minyak ni makin cair. Nampak tak?
Tak tahu lah anda nampak ke tak. Tapi kalau anda masak, cubalah dekat rumah nanti. Sekarang minyak dah panas. Letakkanlah bahan kisar kita ni. Syudu, di manakah anda? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bau udang kering dengan serai. Dah. Okay. Buka api balik. Tadi kecilkan api. Sekarang apa lagi? Masak sampai pecah minyak. Lauk Melayu kalau tak pecah minyak memang tak sah. Lepas kita punya bahan kisar ni dah kering sikit, barulah kita boleh masukkan kelapa parut. Kelapa parut ni suka beli yang putih sahaja. Ataupun akan minta dekat orang tu nak kelapa yang muda. Kalau kelapa yang tua ni dia akan rasa macam rasa mala. Mala tu dia rasa macam kosong, macam tak rasa sangat lah. Ataupun rasa kelapa dia tu tak kuat macam tu. Okay, kita gaul dia. Jangan lupa untuk letak garam. Barulah berasa sikit. Api masa dah masukkan kelapa ni kena perlahan sahaja. Sebab kita tak nak kelapa ni garing. Kenapa? Tak boleh buka pula ni. Kita letak garam sikit. Bila anda letak garam dekat kelapa ataupun dekat santan, baru ada naik rasa lemak dia. Okay, letak garam, kita kasih kacau. Api kena perlahan je. Sebab kita nak kelapa kita ni hangus. Nak kemas kejap, kita pergi ke bahagian yang ketiga. Nak gulung dia. Sekarang kita nak pergi bahagian yang ketiga. Nak gulung dia. Tapi nak gulung kena ada beras pulut tu kan. Beras pulut kita ni dah pun siap. Sekarang jom kita tengok. Jadi lepas kita dah masak dah kita punya beras pulut, dia akan jadi likat begini. Asap dia. Nampak tak? Dia tak lembek sangat tapi dia masih lagi likat. Itu yang kita nak. Dia tak ada macam berair-air sangat. Tapi kalau anda punya macam rasa ada banyak sangat air, tak apa, masak je lagi. Jadi sekarang kita punya beras pulut dah siap. Kita punya inti kelapa dah siap. Apa lagi kita nak kena gulung? Nak gulung dia guna daun pisang. Tapi kalau anda tak layur daun pisang ni, nanti dia akan macam pecah ataupun bila kita gulung tu tak cantik. Cara nak layur senang je. Tak payah dapur arang ke apa. Api yang perlahan, yang tengah ni je. Lepas tu kita layur je macam tu. Okay. Nampak tak? Nak tahu dia dah cukup layur ke tak? Nampak warna dia bertukar. Jadi lagi gelap sikit. Warna cantik lah. Naik hijau dia tu. Bagi je gini. Jangan sampai hangus pula. Lepas dah layur, boleh je nak gulung. Tapi macam Ed akan lebih suka untuk lap dulu. Kalau anda tak ada tisu, anda guna je kain lap pun boleh juga. Tapi kain lap tu kena lembapkan sikit. So kita lap dia. Nak hilangkan kadang-kadang kotoran yang ada dekat atas daun tu. So lap depan belakang. Okay, kita buang dia. Nak letak yang mana Ed? Letak yang dalam ni. Yang tak berkilat. Ada dua bahagian. Satu yang luar ni yang macam berkilat sikit. Jangan letak kat situ. Kita letak kita punya beras pulut nanti dekat bahagian ni. Yang tak berkilat. Jadi, cedokkan sahaja. Dalam satu sudu. Kalau anda rasa macam melekat kita punya sudu ni kan, jangan risau. Kita buat dia, bukan dia buat kita. Ambil minyak sikit kat tisu ni. Lepas tu ambil lagi satu sudu. Kita tenyeh-tenyehkan sudu ni dengan minyak. Kalau nak lagi senang, sebenarnya anda pakailah sarung tangan plastik yang pakai buang tu. Lagi senang kita nak susun dia. Lepas tu kita ratakan je. Nampak tak? Beza. Bila ada minyak, dia lagi senang nak rata. Agak-agak dah gitu. Sapukan je lagi.
Kalau anda letak cili kering atau cili bo tu, hasil dia nanti inti warna merah. Ni macam tak suka pedas sangat. Senang nanti budak-budak kecil nak makan kan. Letak kunyit je cukup dah. Okey, dah macam tu. Nak gulung dia jangan pakai tangan sebab beras pulut ni kan melekit, nanti dia cepat basi. Jadi kita gulungkan je macam tu. Macam ni. Dia kena bermain-main begitu. Nampak? Lepas tu lekat-lekatkan dia. Kalau anda letak inti banyak sangat, dia susah nak melekat nanti. Okey. Bila dah macam ni, rapat-rapatkan dia. Ada orang dia akan kepilkan dengan stapler macam Ed buat. Ada orang juga dia akan guna lidi. Tapi bagi Ed nak senang pakai stapler je lah. Stapler kan senang nak jumpa. Okey. Stapler sahaja. Belah hujung ni kita tolak-tolak sikit. Bagi dia gebu-gebu sikit. Lepas tu kita lipat macam ni. Macam nak buat kuih koci juga. Stapler lagi. Lebihan ni saya tak suka sebab dia macam panjang sangat ekor dia. Kita potong je bagi cantik. Okey. Sekarang saya nak siapkan lagi. Nanti saya tunjuk hasil dia sebelum kita bakar. Jadi inilah dia hasilnya selepas dah gulung dah kita punya pulut panggang. Maaf lah ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang keding, ada yang pendek kan. Tapi tak apa, bila kita buat dengan ikhlas nanti hasil dia insya-Allah sedap. Nak bakar dia dengan suhu 180°C selama lebih kurang 15 minit je. Sebab kita punya inti sebenarnya dah masak dah. Cuma nak bagi bau-bau hangus sikit macam itulah. Jom sekarang kita nak bakar dia. Tapi lupa nak cakap, kalau kita bakar dia menggunakan ketuhar, dia punya warna takkan nampak cantik macam pulut panggang orang jual dekat luar. Melainkan kalau anda rajin nak bakar atas api, itu akan dapat hasil yang lagi cantik. Bakarlah lagi. Sekarang kita tunggu je sampai siap. Jadi inilah hasil dia selepas kita dah bakar selama 15 minit macam tu. Nampak tak ni? Ini yang dah potong dalam dia, walaupun macam terkeluar-keluar sikit tak apa, itu barulah original. Macam itulah.